Saya juga percaya Nabi Muhammad untuk ajaran sihat yang dibawa oleh Suhaimi. Nabi Muhammad memegang tidak diperanakan serta tiada kematian. Dan Allah ialah Nabi Muhammad. Bagi kita orang setuju. Ajaran sesat Suhaimi bin Muhammad atau dikenali sebagai Shihab dikesan masih aktif di beberapa lokasi di... Hari ini saya nak share pegangan ajaran Shihab dan kenapa mereka sesat. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang sesat, perkara-perkara yang menyimpang yang sedang kita hadapi sekarang. Sahabat semua, pada 1 Muharram 1445 Hijrah bersamaan dengan 19 Julai 2023, iaitu awal tahun bagi umat Islam, ajaran Shihab ini telah pun memulakan gerakan untuk menebar racun kefahaman mereka. Kerana tahun baru ini adalah tahun untuk mereka berada pada fasa kedua, ketiga dan sebagainya, iaitu fasa menzahirkan, menonjolkan secara terang-terangan fahaman mereka dan juga ajaran mereka, dan juga meraihkan pengikut-pengikut Shihab yang lain yang telah pun berada pada level yang makin tinggi dengan ramai-ramai berhijrah ke luar negara, dimulakan oleh pengasasnya iaitu Suhaimi Muhammad dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang lain, dengan beranggapan yang mereka ini mengikuti sunnah Nabi, kerana Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah untuk membina kekuatan. Jadi mereka pun membuat perkara yang sama, iaitu berhijrah daripada Malaysia ke New Zealand. Kiranya mereka sekarang ini membina kekuatan lah, sebab awal penumbuhan ajaran ini pada tahun 2020 sewaktu Covid melanda, Suhaimi menawarkan air buatannya yang terdiri daripada campuran madu untuk kecantikan, kesihatan, merawat Covid, dan pada masa yang sama menyebarkan fahamannya. Syarikat mereka telah pun ditubuhkan pada tahun 2012 dan nama bagi Shihab ini Society of Islamic Holistism Universal Linkage Knowledge, dan mereka ini aktiflah menjual air pada ketika itu sehinggalah wujudnya klaim yang mereka katakan bahawa air ini mujarab, air ini boleh melawan Covid, air ini boleh buang sihir, buang jin, boleh sembuhkan pelbagai penyakit, 1001 penyakit, dan air ciptaan Suhaimi ini pun dikatakan menjadilah dan mujarab. Sampailah ke botol plastiknya pun ada powernya dan juga kekuatan tersendiri yang boleh digunakan berkali-kali. Maka pada tahun 2021 mereka cuba untuk memberitahu ajaran mereka kepada umum. Maka disebarkanlah video pengikut Shihab, tetapi mendapat tentangan. Yusuf Azmi pun sendiri pergi terjah rumahnya. Pada ketika itu Suhaimi Muhammad pun kecutlah dan dia sendiri pun membuat pengakuan bahawa ajaran itu sesat. Sebetulnya saya sekali mengulangi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad surga Allah. Dan Nabi Muhammad itu rijal, ini lelaki, berkahwin dengan Siti Khadijah, mempunyai anak 7. Sehinggalah ajaran mereka difatwakan sesat dan diharamkan. Pada waktu itu juga Suhaimi ini membuat pengakuan yang dia sebenarnya dah bertaubat dan mengakui kesalahannya, sedar akan fahaman yang dia bawa adalah sesat, dan tidak bertanggungjawab kepada pengikutnya yang dulu yang kononnya telah pun keluar daripada Shihab tetapi menyebarkan video. Tetapi hakikatnya itu semua adalah hela ataupun taqiyah, iaitu berpura-pura untuk mendapatkan keselamatan dan kebebasan. Pada tahun 2021 dan 2022 ia dah mulai reda. Kita tidak mendengar lagi ajaran Shihab ini, sehinggalah pada tahun 2023 setelah mereka berhijrah, mereka bangkit semula dengan dimulakan video pengakuan oleh pengikutnya yang terdiri daripada remaja beberapa bulan yang lepas. Pihak berkuasa pantas dan juga telah mengambil tindakan, tetapi pada bulan Muharram pula kali ini mereka cuba untuk menjadikan Malaysia sebagai ladang bercucuk tanam untuk ajaran mereka. Bila dah bercucuk tanam, maka tumbuhlah pengikut-pengikut yang terdiri daripada pelbagai orang, pelbagai golongan, sehinggalah kita boleh lihat hari ini pengakuan yang dibuat oleh mereka yang baru kahwin, oleh sekumpulan remaja, satu keluarga dan sebagainya. Dan hari ini kita tidak dapat nafikan yang sebenarnya mereka sedang bergiat aktif dengan adanya grup FB, serta ahli-ahlinya juga sepakat memakai baju Shihab pada setiap profil FB mereka. Dan bilangan ahli Shihab buat masa sekarang ini tidak diketahui. Kalau dulunya tahun 2021 hanyalah 20 orang sahaja, tetapi sekarang kita tidak tahu lagi, mungkin makin bertambah. Kenapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi ajaran Shihab ini? Sebab ajaran ini sesat dan juga telah jauh tersasar daripada Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Antara sebabnya ialah yang pertama, Suhaimi mengatakan bahawa Allah itu adalah Nabi dan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Allah itu adalah nama semata-mata, dan yang menjawat jawatan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beza kan? Jadi kalau macam tu, saya ni kata Nabi Muhammad tu dah, yo, Nabi Muhammad tu lah Tuhan.
Sebab dia katakan Allah hanyalah nama dan juga pangkat. Yang menggunakan pangkat itu adalah Nabi Muhammad, maka itulah sebab Nabi Muhammad adalah Allah. Ini jelas-jelas salah dan tersasar. Maka ia telah pun murtad, iaitu telah keluar daripada agama Islam, meskipun dia masih mengaku Islam, kerana semua yang Suhaini ucapkan ini adalah melalui akal fikirnya sendiri dan juga tafsirannya sendiri. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Nabi Muhammad adalah manusia. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Maka dalam ayat ini memang jelas terang Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, dan Nabi mengatakan bahawa Allah adalah Esa. Dan ayat terakhir menegaskan sekali lagi, janganlah mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhan yang Maha Satu. Tetapi Suhaini menterjemahkan ayat dalam Al-Quran itu dengan mengatakan Qul innama ana bashar, dengan maksud katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidaklah aku ini manusia. Inna dengan innama tu sama katanya. Kalau baca Qul inna ana basyarum, sesungguhnya aku bukan adalah lelaki seperti kamu. Tapi kalau innama, ma tu apa, ataupun boleh kata tidak. Tu kena belajar bahasa Arab lagi. Dia memberi maksud innama itu sebagai sesungguhnya tidak. Sebenarnya Nabi nak kata adakah aku macam kamu? Aku bukan. Betul dah? Betul ya bangsa ni? Okay. Sedangkan orang Arab seluruh dunia, ulama yang belajar bahasa Arab, orang Arab yang dahulu lagi semasa zaman Nabi, orang Arab Badui, semuanya memberi maksud sesungguhnya aku hanyalah manusia. Innama ana bashar. Kalau bahasa Melayu yang mudah difahami, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya adalah ana bashar, aku adalah manusia. Perkataan innama adalah adawatut taukid, antaranya inna, anna, lakinna dan lain-lain. Maksud taukid ini ialah penguat kepada ayat untuk menghilangkan keraguan. Macam kita cakaplah, di sungai itu ada buaya dan kita masukkan taukid, sungguh di sungai itu ada buaya. Semua orang faham maksud sungguh tu. Tiba-tiba datang pula Suhaini ini buat terjemahan sendiri. Sungguh tu dengan maksudnya sesungguhnya tidak, di sungai itu ada buaya. Maka kau pun terjun, mampuslah kau kena makan buaya. Engkau dimakan buaya hanya disebabkan tidak faham innama sahaja, sesungguhnya. Samalah juga dengan ayat innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, yang bermaksud sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah daging babi. Kalau kau faham innama itu dengan maksud sesungguhnya tidak, maka ayat ini engkau akan terjemahkan dengan sesungguhnya tidaklah haram ke atas kamu mayat, bangkai, darah dan babi, maka kau makanlah babi itu. Sedangkan orang Islam seluruh dunia faham ayat itu adalah pengharaman. Engkau seorang je yang tidak faham. Dan bila diteliti latar belakangnya, ternyata dia hanya belajar bahasa Arab pada tingkatan 4 sahaja. Saya belajar bahasa Arab ni sampai form 4. Lepas tu memandai-mandai buat ajaran baru. Hal seperti itu pun kau pening nak faham. Ini kan pula kau nak samakan Nabi Muhammad dengan Allah. Yang kedua, ajaran Syiah mengatakan Nabi tidak ada kemaluan ataupun alat kelamin dan Nabi wujud secara tiba-tiba. Nabi Muhammad tu dah orang tahu semua dah kata dah. Tidak ada kemaluan. Kalau tidak ada kemaluan, kalau Nabi Muhammad tu lelaki, dah lama dah puak-puak Nasrani terima Nabi SAW. Tapi puak Nasrani dia tahu Nabi tu tak ada kemaluan. Yalah, Muhammad Abdillah ni ada tarikh lahir. Dia ada waktu dia lahir. Dulu dia tak ada. Sekarang dia ada. Lepas tu dia ada. Lepas tu dia meninggal. Dia lahir macam mana? Dia lahir sebagai manusia biasa, macam abang lahir, macam saya lahir. Dia ada seorang ibu. Dia ada ayah. Salah lah, bukan lagu tu. Ingat lagu tu lahir ikut keluar ikut dalam kain tu salah. Dia ada tiba-tiba. Makanya orang Nasrani Kristian ni tahu bahawa Nabi itu tidak mempunyai kemaluan. Maka orang Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebab tidak ada kemaluan. Di mana kau dapat semua ni? Cuba tunjukkan siapa yang cakap tu, sampailah pengikut-pengikut kau ni cakap benda yang sama. Adakah dia hanya mengambil ayat-ayat daripada Israiliyat sahaja, kemudian dibawa kepada masyarakat, kemudian disebarkan dalam ajarannya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yang bermaksud sungguh, ini pun ada waktu taukid juga. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Dalam ayat ini secara mudahnya kita faham
pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan yang kita sekarang ini boleh ikut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, baginda sebelum menjadi Nabi digelar sebagai Al-Amin. Kenapa? Sebab penduduk Mekah nampak susuk tubuh baginda Nabi, nampak perbuatan Nabi, mereka dengar ucapan Nabi, maka mereka percaya kepada baginda Nabi. Juga ketika Nabi dilahirkan, antara orang yang paling gembira ialah Abu Lahab, hinggalah dia sembelih unta untuk bagi orang makan, nak jamu orang. Juga sewaktu baginda berniaga, Sayyidatina Khadijah tertarik melihat akhlak Nabi, cara Nabi, susuk tubuh baginda Nabi, sehinggalah Nabi berkahwin dan mempunyai anak 7 orang. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha juga diceritakan tentang bekas janabah Nabi, iaitu melekat pada baju. Aisyah berkata, aku pernah mencuci bekas janabah daripada baju Rasulullah, lalu beliau keluar hendak solat, sedangkan bekas bintik-bintik air tersebut berbekas di baju baginda. Dalam riwayat lain, sungguh aku pernah menggarukkan daripada baju Rasulullah SAW, lalu beliau solat dengan baju itu. Ini adalah hadis dan Syiah percaya kepada hadis. Dah tu kenapa pula tiba-tiba mereka katakan Nabi tidak ada kemaluan? Allahu Akbar. Nabi itu manusia seperti kita, jantina baginda adalah lelaki. Seperti mana dia katakan sebelum ini, Ar-Rijal. Dan Nabi Muhammad tu rijal, dia lelaki, berkahwin dengan Siti Khadijah, mempunyai anak 7 orang. Ketika baginda dihumban dengan batu oleh penduduk Taif, menitislah darah baginda Nabi SAW sampai ke kaki. Ia disebutkan juga dalam hadis, diceritakan dakwah Nabi SAW, baginda berperang dan patah gigi baginda. Rasulullah ajarkan sunnah sehari-hari dalam kehidupan kepada kita. Rasulullah juga sakit, Rasulullah juga wafat dan dikuburkan. Makam Rasulullah menjadi saksi bahawa Rasulullah adalah manusia, bersebelahan dengan makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga Rasulullah wafat sebab Rasulullah adalah manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Yang bermaksud dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul sebelum ini yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Ayat ini pun jelas Nabi Muhammad SAW wafat, dan Nabi-Nabi sebelum ini pun juga wafat. Kenapa boleh pula mendakwa baginda adalah Allah dan baginda tidak ada kemaluan? Tuduhan kamu ini sangat-sangatlah teruk. Yang ketiga, mereka mengatakan semua yang Nabi buat ini adalah lakonan semata-mata. Nabi Muhammad tidak makan, tidak tidur. Apa yang dipertontonkan Nabi Muhammad SAW kepada kita macam makan, kahwin, tidur dan aktiviti manusia biasa, itu semuanya lakonan semata-mata. Kalaulah semua apa yang Nabi buat adalah lakonan, maka adakah segala hadis-hadis Nabi? Juga Al-Quran ini adakah lakonan juga? Al-Quran yang tidak ada sebanding dengannya, Al-Quran yang menjadi panduan kepada manusia. Nabi SAW menerima wahyu daripada malaikat Jibril secara beransur-ansur, dituturkan oleh baginda Nabi, dihafal oleh para sahabat, ditulis ketika zaman Khalifah Abu Bakar, sehinggalah sampai kepada kita. Al-Quran yang kita baca sekarang ini, adakah ini juga lakonan? Dinombong. Sungguh ucapan kamu ahli Syiah adalah dusta yang paling keji, penipu, pembohong. Baginda Nabi SAW solat menyembah Allah sampai bengkak kaki, kau kata lakonan. Rasulullah menangis saat kematian anaknya yang bernama Ibrahim, juga kau kata lakonan. Maka di sinilah jelas ajaran Syiah ni jauh sangat dah terpesong. Bawa-bawalah bertaubat. Yang keempat yang membuat ajaran Syiah ni sesat ialah pengasasnya, iaitu Suhaimi. Dia mendakwa berjumpa dengan Allah dalam keadaan sedar ataupun disebut sebagai yaqazah, ataupun melihat Nabi secara yaqazah. Wallahi wabillahi saya pernah lihat. Dan penambahan suruh buat sihat, suruh buat tu tak ada. Saya cuma melihat saja Nabi SAW secara yaqazah, tanpa sebarang kalam ataupun tanpa sebarang ucapan. Saya nak cabar makhluk yang mendakwa sebagai Nabi Muhammad yang datang jumpa abang tu. Dia bukan makhluk, Masya Allah. Okey, dia apa? Dia Allah. Dia Tuhan Okey. Dia Allah. Dia Tuhan Okey, dia Tuhan. Okey, dia Allah. Allahu Rabbi. Sedangkan Nabi Musa AS ingin melihat Allah pun tidak mampu sampai hancur gunung sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yang bermaksud ketika Nabi Musa datang kepada waktu yang kami telah tentukan itu dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci supaya aku dapat melihatmu."
Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla, menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, maka tajallinya menjadikan gunung itu hancur lebur, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu, dan akulah orang yang awal pertama beriman pada zamanku. Maka Nabi Musa pun tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba hari ini Suhaini Shihab pula dia cakap dia jumpa dengan Tuhan. Nombong lagi. Penipu besar. Yang dijumpa itu sebenarnya syaitan yang terus menyesatkannya. Na'udzubillah. Berikutnya suruh kita berfikir. Fikirkanlah. Cuba anda fikir. Cuba fikirkanlah. Bye. Dan sekarang ini kita suruh dong berfikir. Betulkah pengasas Shihab itu berjumpa dengan Tuhan? Dan macam mana rupa Tuhan? Yang kelima, mereka menganggap manusia selain mereka adalah dabbah. Maksud dabbah ini adalah haiwan ataupun binatang, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma min dabbah fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ia bermaksud dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang akan menanggung rezekinya dan juga mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Dan sifat dabbah ini juga adalah dikatakan makhluk yang boleh bercakap, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila sampai masa berlakunya hukuman ke atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang daripada bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah pun tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Jadinya maksud dabbah tu banyak, tetapi secara umumnya ia adalah makhluk yang melatah di muka bumi. Dabbah juga disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadis. Rasulullah menyebutkan 3 perkara yang jika ketiga-tiganya tersebut sudah pun keluar, maka segala taubat dan juga ampunan tidak ada gunanya lagi. Sebab Allah sudah mempersiapkan segalanya untuk hari perhitungan. Ketiga hal itu adalah terbitnya matahari daripada arah barat, keluarnya dabbah dan juga keluarnya dajjal. Maka Shihab ini menggelar orang-orang yang tidak setuju dengan mereka sebagai dabbah, binatang, haiwan, makhluk yang rupanya seperti zombie. Na'udzubillah. Mereka ini bila ada sesat makin menjadi-jadi dan terlebih-lebih pula. Tak apalah kalau orang buat kita macam tu. Yang penting kita nak bagi tahu kepada mereka, kepada pengikut Shihab ni, fikirkanlah. Anda yang sepatutnya berfikir, kenapa anda boleh masuk dalam ajaran macam tu? Setiap kalam yang diucapkan oleh Suhaini itu apakah wujud sandarannya? Bukti yang membolehkan anda semua percaya cakap Suhaini. Tengoklah sifat dan akhlaknya. Dia bukanlah orang yang boleh dijadikan contoh. Apa yang dia cakapkan hanyalah melalui akal fikirnya sahaja yang lemah, sehingga membuat terjemahan dan tafsirannya sendiri. Bacalah hadis Nabi. Apa yang Rasulullah lakukan, ucapan itu adalah realiti, bukan lakonan dan khayalan. Agama Islam ini ada panduannya, iaitu Al-Quran. Nabi SAW yang mempraktikannya untuk kita contohi dan ikuti. Kalau kita semua ni ikut terjemahan lafzi Suhaini itu dan juga ikut tafsirannya, maka kita semua ni dibolehkanlah memakan babi, memakan bangkai, dan orang-orang beriman bukanlah bersaudara. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Perkataan innama juga di sini. Kalau dia faham innama tidak, maka kita tidaklah bersaudara. Fikirkanlah. Jangan tutup hati dan juga akal fikir tuan-tuan. Berhentilah minum air Shihab tu. Kembalilah kepada Islam sebenar. Mungkin hari ini kita tersilap, tapi sebab teguran dan juga nasihat orang lain, Allah berikan kita kesempatan sebelum menghadapnya nanti. Masih ada ruang dan peluang. Kami yang menegur ini bukan dabbah, bukannya Freemason seperti yang anda dakwa. Semoga Allah memberi kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan juga semoga video ini bermanfaat kepada semua. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni tengah kecoh. Ada satu kumpulan, nama dia kumpulan Shihab, yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Nabi Muhammad tiada kemaluan dan Nabi Muhammad tiada anak. Dan yang paling tak bergunanya adalah ni, aku punya video, aku review air Shihab. Habis digunakan pengikut Shihab yang konon-kononnya aku ni adalah pengikut Shihab juga. Pihak Shihab tak ada bayar aku 1 sen pun untuk review dia punya air. Aku hanya buat konten sebab aku nak try minum air Shihab ni. Sebab ramai orang kata air Shihab ni baik lah, bagus lah dan sebagainya. So aku pun rasa lah air ni memang rasa macam sirap basi lah. Dan sebelum aku nak minum air ni pun memang aku dah try dah. Tengok air ni pada asalnya dia merah. Lepas tu bila dibiarkan lama-lama air tu bertukar jadi jernih. So memang ada proses penapaian kat situ lah. Sama ada penapaian daripada air sirap ataupun air madu. Tapi memang mengalami proses penapaian. So bagi aku air ni dia tak ada masalah lah. Dia bagus jugalah macam air kombucha. Dia air probiotik yang bagus untuk kita punya usus. Ada jugalah orang-orang yang cakap air Shihab ni dah dicampi lah. Air Shihab ni adalah air suci bagi orang Shihab dah.
Aku pun tak pasti yang aku buat review tu hanya sekadar review suka-suka saja. Dan aku nak menafikan yang aku ni bukan orang Sihak. Sekeras-kerasnya menafikan. Apa merepek nak kata Nabi Muhammad tu Tuhan? Nabi Muhammad tu Nabi Muhammad lah kekasih Allah. Allah tu Allah lah Tuhan yang satu. Nak kaitkan Nabi Muhammad dengan surah Al-Ikhlas. Dah kenapa kau? Tolonglah siapa-siapa yang dah jadi penganut Sihak tu, mintalah taubat. Betulkanlah balik akidah korang tu. Tak berbaloi. Dapat hidup mewah dekat New Zealand dengan ajaran sesat Sihak tu kan. Mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Salah tu. Tak berbaloi. Selagi kau hidup tu bertaubatlah. Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa je. Dia manusia macam kita juga. Cumanya Nabi Muhammad ni diangkat martabat dia menjadi Nabi dan Rasul di akhir zaman. Dan kita-kita ni semuanya umat Nabi Muhammad. Engkau dah kenapa? Nabi Muhammad tak ada pun suruh kita sembah dia. Kau dah kenapa tiba-tiba nak sembah Nabi Muhammad pula? Merepek-repek lah diorang ni. So tolong jangan nak claim tiba-tiba aku ni jadi pengikut Sihak pula.